warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pengajian kitab Al-Adabul Mufrad pada pagi ini, kita akan bincang bab yang ke-317. Bab man qaddama ila dhaifi ta'ama wa qama yusalli. Bab orang yang menyajikan makanan kepada tetamunya lalu dia pergi mengerjakan salat. Dia pergi semaya suruh tamu dia makan. Itu tajuk Imam Bukhari buat. Dan Imam Bukhari kemukakan satu riwayat yang agak panjang juga lah. Satu riwayat saja. Baik. Al-Jurairi menceritakan kepadaku. Ini kata, siapa ni kata Abdul Waris ni. Jadi kata Jurairi, anda tidak baca daripada awal, kita ambil di bahagian hadapan. Abul A'la bin Abdillah meriwayatkan hadis ini daripada Nu'aim bin Qa'nab. Qala ataitu Aba Dharr falam wafiqhu faqultu limra'atihi aina Abu Dharr? Qalat yamtahin sayatika al-an. Fajalastu lahu faja'a wa ma'ahu ba'iran qad qatara ahaduhuma bi'ajuz al-akhar fi 'unuqi kulli wahid minhuma qirbah فوضعهما ثم جاء فقلت يا أبا ذر ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال لله أبوك. وما جمع هذا؟ قال إني كنت وأردت موؤودة في الجاهلية أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك لا مخرج لك وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج. قال أفي الجاهلية أصبت؟ قلت نعم. قال عفى الله عما سلف. وقال لامرأته آتينا بطعام فأبت ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما. قال فإنكم لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما قال رسول الله فيهن؟ قال إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها وإن تداريها فإن فيها عودا وبلغة. Ni kalimah dia jangan diguna, tak guna lahan dalam syarat. Sebab tu dia ada buat penjelasan kata. Ni bahasa-bahasa agak jangan tidak digunakan dalam cakap biasa seolah begitu tadi. Fawalat faja'at bi tharidah ka'annaha qatah. Qatah ni burung jaga-jaga ni. Faqala qul wala ahulannak فإني صائم. ثم قام يصلي فجعل يحذب الركوع ثم انفتل فأكل. فقلت إنا لله ما كنت أخاف أن تكذبني. قال لله أبوك ما كذبت منذ لقيتني. قلت ألم تخبرني أنك صائم؟ قال بلى إني صمت من هذا الشهر 3 أيام فكتب لي أجره wahallaliyat ta'am. Tak apalah Diriwayatkan daripada Nu'aim bin Qa'nab. Siapa dia Nu'aim tu kita bincang selepas ni lah. Dari Nu'aim bin Qa'nab, ia berkata, boleh tanda lah taklah kurungan ni kita Nu'aim tu bin Qa'nab. Lepas kita bincang selepas. Dia kata, aku pernah mendatangi Abu Dharr bila aku pergi di rumah dia. Masa tu dia tak ada rumah. Aku tak jumpa dia waktu sedap terima pelata gitu. Tak ada rumah. Lalu aku tanya kepada isteri dia, di mana Abu Dharr? Maka isteri dia jawab, oh dia sedang bekerja. Sedang bekerja. Tapi sebentar lagi dia balik lah. Tu terima itu, sebentar lagi dia balik. Tunggulah sekejap. Soalan lebih. Tak lama kemudian dia datang. Mana Abu Dharr baliklah dengan bawa 2 ekor unta. Salah satu daripada kedua unta tu menarik esar lagi. Maknanya unta tu dia ikat. Mana unta jalan secara, jadi hak di belakang dia ikat dengan unta di depan. Jadi unta di depan tu Abu Dharr tarik. Gitu. Dan pada leher masing-masing 2 unta, pada leher tu ada bekas air dibuat daripada belulang binatang, qirbah.
Pada kirbah ni apa nak panggil grebo dia panggil dalam pondok. Anak tak perlu jelas lah tu kirbah tu boleh faham lah tu. Grebo. Dulu bekas ayo buat daripada kulit tu kan. Masa dia melih binatang tu dia lapah tu dia tak bocor, dia jaga benar tu. Dia buat bekas air, dia jahit semula tempat tekak ni, dia cetung tu dia ikat. Bila nak ini buka air tu sejuk. Tidak kata sejuk benar tapi maknanya sedap lah rasanya. Sepol kita kat apa ni panggil labu tu. Labu tu lah. Dia rasa lain tu. Lalu Abu Zar menyimpan keduanya, kemudian dia datang. Lalu aku tanya Abu Zar, wahai Abu Zar, tidak ada seorang pun yang pertemuannya sangat aku cintai seperti hanya pertemuan denganmu. Mana aku jumpamu ni tak ada lah aku paling suka lah. Dan tidak ada pertemuan bila aku bertemu denganmu ni, ini pertemuan yang paling aku benci. Dia letak dua-dua selalu. Aku jumpa denganmu ni paling suka lah, tapi jumpa denganmu juga aku paling benci. Pelik tu. Jenis kecek lagu ni. Sampai Abu Zar pun tak faham. Tak jadi. Jadi Abu Zar tanya dia, demi Allah, apa je jadi capur sekali gitu ni? Aku jumpamu ni paling suka lah, tapi jumpamu juga aku paling benci. Abu Zar kata, wah no, jadi bersatu gitu perasaan tu. Apa gitu tu? Aku pun jawab lah, kata Nu'aim bin Qa'na ni. Oh, dia ada cerita dia. Sebab tak nak kata di belum mau baca ni. Macam mana? Tapi aku mana pun jadi berubah manusia ni. Cuba tengok. Dia kata aku ni, kata Nu'aim, pada zaman jahiliah aku pernah tanya anak perempuan hidup itu. Dia sendiri mengaku, jiwa lagu mana aku. Dia tanya anak perempuan dia hidup. Kita faham lah maksud dia tu. Maknanya memalukan dapat anak perempuan. Jadi faham yang tebal sangat siapa dia. Dia tidak bunuh, dia kambuh hidup. Masa dia tanya dia nyawa lagi. Aku takut jika aku jumpa denganmu, aku bimbangmu kata gini. Jahat tahu semua, tak ada taubat, Tuhan tak terima ada taubat. Tidak ada jalan keluar daripadamu. Kena tunggulah seksa di hari akhirat. Tu aku benci tu. Aku benci takut mu kata gini. Padahal aku suka jumpamu ni kalau mu kata gini. Tak apa, boleh taubat lagi. Dan tetap ada jalan keluar daripada kesalahan itu. Mungkin dulu saya jahiliah, lalu masuk Islam tu. Tu aku suka benar tu. Sebab tu dia bertemu, jadi ada dua-dua tu. Kalau mu kata gini, benci benar aku ni. Tapi kalau mu kata ada jalan keluar, suka benar. Tu maksudnya dia kata jumpa denganmu ni paling aku suka dan paling aku benci juga. Dia berkait dengan tu. Jadi Abu Zar jawab mana ni antara dua tu. Abu Zar kata, lalu Abu Zar kan tanya dulu. Ni kalau nanti mu buat aku mati kau begitu sama macam ni. Apakah engkau melakukannya, benar-benar melakukannya begitu pada zaman jalan? Aku pun jawab benar. Aku bunuh anak perempuan aku hidup. Memang aku buat semua tu. Batal nak kata di belum mau kita dengar tu. Maknanya berlaku sungguh. Zaman jahiliah. Zaman jahiliah. Lalu Abu Zar pun kata, Allah memaafkan apa yang telah berlalu sebelum masuk Islam tu. Allah tak kira rasa tu. Al-Islam yajubu ma qablah. Masuk Islam semua tu Allah hilang. Mana kena bertaubat lah. Lalu ia berkata kepada isterinya, Abu Zar kata pada isteri di rumah Abu Zar ni, dia kata, bawalah makanan untuk kami. Abu Zar sebut pakai ni. Tapi isteri dia fa'abat, dia tak mahu bawa. Waktu tu ada maksud dia ni. Lalu Abu Zar suruh pula kali kedua, tapi isteri tetap menolak. Waktu tu fa'abat, dia tak mahu hidap makan ni. Hingga jadi balas dua tu jadi tinggi suara tu. Setelah kata cepatlah buat. Jadi isteri dia kata tak sih. Sebab Abu Zar puasa. Bahkan isteri dia puasa juga. Nak makan lah ke mana? Puasa ni soalan begitu lah. Baik, tak apalah. Bila kita Abu Zar pun kata, memang orang Tina ni putih-putih sebab Nabi sebut. Itu bahasa Kelantan sedap tu. Orang perempuan ni memang betul lah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi Nu'aim kata, Abu Zar sebut gitu, dia tak layak. Apa? Geria Nabi kata. Maka Nu'aim bin Qa'na pun dia tanya Abu Zar, Nabi sabda ke dia tentang wanita? Apakah yang disabdakan oleh Nabi kepada wanita? Lalu Abu Zar berkata,
Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Baik, ana terjemah ni bagi ana tidak tepat lah. Tepatnya gini, ana pun duk tengok dalam syarah tu, walaupun kebanyakannya begitulah, tapi orang ni lebih tepatnya gini. Sesungguhnya wanita itu diciptakan bagaikan tulang rusuk, seperti itu, bukan dari tulang rusuk. Kalau dari tulang rusuk suami dia, mana sah suami dia? Nabi ada dengan Siti Hawa. Siti Hawa buat bertulang rusuk. Cuba bagi hadis. Kalau kita X-ray ni cukup tulang rusuk kita. Tidak gitu. Sebab tu ni min, isu min. Sebab tu orang ngaji bahasa Arab min dilah. Min tu dari jenis. Dari jenis tulang rusuk. Mana jenis tulang? Jenis bengkok lah. Dia tak serupa dengan lelaki. Bukan daripada tulang rusuk. Sebab anda dengar seorang ustaz ceramah dalam radio tu, dia kata perempuan ni memang tak betul lah, sebab dia bertulang rusuk. Tak Nabi nak ayat dia tak betul. Dok, bukan lagu tu. Nak ayatnya perasaan dia tak serupa kita. Dia jenis mudah sensitif dah ada asal lagi. Jawab pihak tu betulnya dasar pada selepas tu. Jadi terjemahannya seseorang wanita diciptakan dari jenis tulang rusuk. Dari seperti tulang rusuk. Bukan dari tulang rusuk. Dari jenis lah, dari jenis. Ni kalau orang ngaji bahasa Arab bertashbih ni bukan nak ayat. Nak ayatnya wajah syabah dia tu apa sebut banding dengan tulang rusuk tu. Sebab dia ayat lepas tu. Apa tu banding dengan tulang rusuk tu? Jika engkau berusaha meluruskannya, nescaya engkau akan mematahkan. Nak betul tulang rusuknya patah getah. Mana kadang-kadang kita dalam proses kita nak itu dia tu, dia jadi puasa hati. Itu mana patah tu patah hati. Dia puasa itu kadang-kadang dia begitu. Dia perasaan tak sama. Dan jika engkau nak layan dia, maka pada dirinya terdapat kebengkokan, dan pada dirinya ada pula banyak yang kamu perlu daripada perempuan ni. Maksudnya dia. Sebab tu kalau dalam syarah hadis sebut tu kan, perempuan ni kita kena jaga mulut. Sebab tu Nabi kata khairukum man khaira li ahli. Nah, orang yang paling baik dengan kamu, orang yang paling baik dengan isteri dia, anak perempuan dia. Bahkan dalam riwayat sahabat kata, kami ni bila kami berjalan jauh musafir, bila kami keliling, kami beli hadiah, kami beri pada perempuan dulu. Sebab Nabi suruh jaga perempuan lebih pada lelaki. Perasaan dia mudah keras hati. Kadang-kadang betul ahli kita pun, kalau kita rayak dia, nak rayak tu kena satu macam pula kena fikir. Dia boleh macam-macam. Dan pada perempuan tu Nabi kata banyak keperluan yang boleh memenuhi keperluan kita. Dari segi makan minum, penjaga rumah, anak, minum, banyak kawal tu kita perlu pada perempuan tu. Jadi maknanya Nabi nak ayatnya kena layan dengan lemah lembut perempuan. Kan cerita kan Nabi, anak perempuan dia besar, dia perlu lagi, dia cium lagi. Nabi kata kena buat gitu. Tu maksudnya ni. Sebab gini ustaz tu sebut ada dengar tu, dia kata mana daripada tulang rusuk. Bukan daripada tangan, daripada tulang rusuk. Hawa tu, mana boleh begitu? Tak betul. Baik, tak apalah tu. Dia tafsir Zahir. Zahir. Jadi kalau orang faham daripada tulang rusuk semua, nyanyi orang tu. Aku rasa. Sebab tak ada kata suami dia mana. Masa dia dulu ni, kau tak tahu lagi kita suami dia. Bang mana dia? Dia banyak kau timbul kemusykilan. Sebab itulah betul bagi anak lah, setakat anak belajar tu. Pada min tu. Min tu, min ibtidaiyah ke dah? Ataupun min tu jenis ke? Ataupun min tu dengan makna ka, tamsil, perumpamaan, perbandingan. Min perbandingan. Perbandingan seperti itulah rusuk. Penciptaan dia tu. Nak ayatnya sensitif. Kena jaga molek. Tak apalah. Dah bila kan? Kita baru belajar minggu lepas. Hak min tu. Min tu dia banyak sini. Dia min belum marah. Hadis ni lah. Hadis ni. Kalau mana dia sebut? Dia ada macam khilaf lah. Betul lah. Bukan daripada tulang rusuk. Bukan dalam rusuk maksudnya. Seperti itu ada tamthilnya. Ka perumpamaan. Min perumpamaan. Bukan min daripada. Bukan min kalau serupa. Allah bicara tu ni. Kita kata serupa tu. Ada serupa. Wasiat hadis Nabi. Daripada tulang rusuk ada. Memang tak ada. Tak ada. Nabi awal Nabi ada pun seperti juga lah.
Seperti. Mana seperti ni bukan kata daripada tulai usuk je. Tidak mana Dia yang gitu. satu. Kita dia ada hadiran kita dari mana mungkin daripada tanah juga. Daripada tanah juga. Betul. Dari yang satu. Jadi sebab gini anak sebut sebab kalau ustazah tu sebut dalam radio orang dengar tu dok. Terus lagu mana tu lu semua ya? Tulai usuk Nabi Adam nak kan. Nabi Adam. Terus Nabi Adam. Dia cerita juga dia kata Nabi ada tidur tiba-tiba. Tak ada sebelah. Dia ada isteri dia sebelah dia. Dia buat cerita lah cerita dia. Tak ada hadis lah tu. Tak ada hadis. Tak ada hadis. Jadi benda tu gitu sebenarnya. Tak apalah kita pergi sini. Lalu isteri Abu Zar pergi dan tidak lama selepas tu dia mari bawa makanan Saridah, nama makanan. Gapo dia Saridah tu sepertinya burung kuta. Saridah ni maknanya jenis makanan itulah makanan sarid. Sarid ni Allah gapo dia ni. Ana tengok dalam tu. Mana ni antara makan dia kira-kira bukan makan dia makan dia kelah-kelah juga lah macam tadi. Dia ada buat sekali dia buat sini, dia buat mai putar gitu ya. Makan ni daripada ada campur daging, ada campur macam apa ni jagung, putih jagung aja ni. Macam nak kata bubur dak juga. Tapi sini dia buat sini seperti burung kota. Maknanya salah satu bahan itu adalah daripada burung tu lah. Dia buat macam mana tu tak tahu. Sebab kalau tengok dalam kaum Farid ni dia kata bubur. Sama ada nasi air ke campur ada burung. Boleh jadilah. Tapi makanan berkhasiat. Bubur lambu dah. Boleh jadi bubur lambu. Bubur lambu dah boleh jadi. Sebab bubur lambu tu bahan-bahan dia tu boleh kira kat lah tu. Banyak juga tu. Lalu Abu Zar pun kata makanlah. Dia kata pada Nu'aim bin Qa'naq tu lah, makanlah. Aku tidak akan mengganggumu. Aku sudah puasa. Baik. Lalu Abu Zar berdiri untuk mengerjakan salat. Tapi dia semaya tu cepat sikit lah, rokok pun dia. Kamu dia baca Subhana Rabbiyal Azim sekali ya, dia baca agak ni. Sebab dia perengkah dia. Kemudian dia pun salat sunat. Kemudian dia makan. Maknanya dia buka puasa. Hadis ni maknanya dia buka puasa, melayani tetamu tu. Cuma dia semaya, boleh ada semaya tu nak habis dah agaknya. Tunggu dia kerja kan. Boleh jadi. Lalu aku pun kata Nu'aim bin Qa'naq, inna lillah. Aku tidak bimbang engkau membohongi. Betul kamu puasa ni. Itu maksudnya. Aku rasa mu ni kecek ni. Sebab kalau dalam riwayat lain dia kata in itu kena pakai mengikut ulama nahwu in kata tadi itu kena pakai dengan nafi. Mu tidak bohong aku kok. Kamu kata mu puasa dah. Itu nafi ada dalam i'rab hadis. Ana sempat tengok sebab ini banyak macam ni kok. Kau tadi mu kata puasa tu muak lah dak kau. Maka Abu Zar kata demi Allah aku tak mula-mula jumpa mu tak pelawak kali aku. Pak aku ayat aku puasa tak dia dah. Lepas tu makan ni mana? Dia tak ayat lah sini, makna aku buka nak hormat kamu lah. Itu maksud dia nya. Tidakkah engkau beritahu aku tadi kata mu puasa? Dia pun jawab ya benar. Aku berpuasa pada bulan ni 3 hari. Tapi aku buka hari ni aku yakin lah. Sebab aku nak memuliakan tetamu, Allah akan beri pahala kepada aku walaupun aku buka. Sebab apa? Sebab tu setengah ulama kata yalah puasa ni puasa sunat, bukan puasa qada. Puasa qada lagi puasa sunat. Tapi oleh kerana dia niat dia nak puasa, dan dia buka pun dia yakin Allah beri dah pahala puasa walaupun buka. Sebab apa? Nak memuliakan tetamu. Dan makanan pun jadi halal. Tidak kata jadi makruh dah, jadi halal. Molek tak ada apa. Baik, tak apalah. Jadi hadis ni kesimpulan dia cuba tengok nombor 1. Di dalam hadis terdapat isyarat bahawa Hawa dicipta dari tulang rusuk ada yang kiri. Ni nama masalah sebab tak nak kata nah. Dia pakai tak apalah, biarlah seperti itu sebuah ni lah. Tapi ana tak akal ni. Pak masalah ngaji tu ana faham aja. Dia kata lebih kuatnya tidak. Hak ni nak tasbih saja. Patut tu lah usut Nabi ada sah tu. Sebab nak cerita awak tu. Tak ada sah hadis pun. Betul lah tu. Jadi maknanya hak ni bagaikan setulai rusuk. Bukan daripada tulai rusuk. Sebab kalau asli pun cukup lah. Kita dah.
Kiri kanan. Toleh usut kiri pun dia kata hok paling baik kau atas sekali. Kau atas sekali. Sebab dia kata dilak tu. Dilak tu hok melengkung tu. Kau atas sekali. Atas sekali. Dia boleh baca dua. Dil. La tu mati pun boleh. Dia boleh baca dua. Dilak dengan dil. Boleh baca dua. Boleh belaka tu. Mana toleh usut lah. Tak apalah dia berikan pendapat ni. Kita tidak bincang lagi. Yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan perlakuan baik terhadap wanita serta isyarat bahawa bersikap ramah dan lemah lembut terhadap mereka akan dengan mudah memperkuat cinta kasih pada mereka. Maknanya ayatnya dengan perempuan ni tak lihat tu sebenarnya Nabi sebut tu dalam konteks apa? Konteks dia. Apa Nabi sebut khuliqatil mar'ah min dila'. Nak ayatnya kena jaga molek. Dia tu Nabi nak ayat. Bukan nak ayat perempuan diciptakan daripada tulang rusuk. Perbandingnya. Sebab tu dalam syarah Arab anda tengok dia punya tashbih daripada Nabi. Nabi nak sama tu dari sudut tashbih. Sudut mana? Penyamai itu dari sudut mana? Dari sudut nak ayatnya perasaan dia tak suka kita. Dia lebih sensitif. Dia hurailah di situ. Jadi kena jaga molek. Hak tu maksud Nabi ya. Jangan kecak kasar. Sebab itulah dalam kitab lain anda tengok sahabat kita Nabi didik sahabat ni supaya kalau dengan anak perempuan cakap pun kena lebih lembut. Anak lelaki tak apa kasar-kasar sikit pun sesuai dengan kelelakian. Kalau untuk perempuan lain gitu. Cuma nombor 3 ni anak pun cari dalam kitab pun tak ada sebut. Dia ambil macam mana anak pun tak faham istimbat dia. Pemberitahuan akan dibencinya menjatuhkan talak tanpa sebab yang sesuai dengan syariat. Anak cari tasiyah tu mahal cari. Tak ada ulama istimbat dengan hadis. Kalau patah ni dalam hatinya perceraian. Makna perceraian dia semua gitu. Oh jangan begitu. Dia kata ni kalau kamu luruskan kebengkokan kita, jika kamu luruskan dengan paksa, ia patah. Patahnya wanita dengan menceraikan. Oh dia kait kot. Patahnya belum marah ni. Belum marah. Kita bab nikah ni. Dia kait dengan cerah. Cerah. Kalau gitu boleh sebab anak tengok, anak tengok pagi tadi sebelum hari beberapa syarah lah. Tak ada sebut talak. Cuma dia kata makna patah tu mana dari segi dia terasa hati boleh menyebabkan jadi hubungan tu jadi enggan lepas tu. Boleh jadi patah tu climate dia cerah mungkin boleh pergi situ lah. Sebab kalau kita nak tengok Zahir tak nampak tu. Tapi boleh pergi situ. Boleh dah kalau lagu tu. Sebab anda tengok dalam internet pun Google pandangan ulama pun tak ada pula sebut gitu. Dia buat gitu ni. Boleh jadi juga. Mana patah tu kalau tidak sampai cerah apa maknanya hubungan tu jadi tak itu. Tapi climate dia nya, kemuncak dia nya bercerai. Boleh jadi juga. Juga kasarlah dia. Maknanya kena berhati-hati dah. Kena berhati-hati. Tu sebenarnya maksud Nabi nak ayatnya. Jangan kita buat ikut ayat kita kali. Sebab itulah guru anak sebut dia kata maknanya kita mengalah lebih baik. Mengalah. Biar nampak dia betul sombong. Dia kena Ustaz Azhar lah kena orang ni. Bukan takut bini tu. Itu lain tu. Tersimpan dah. Tersimpan. Dia takut dia simpan. Cuma dia tak takut kita tu hal lain. Kalau lagu tu boleh. Nombor 4 makna boleh sampai situ. Silap-silap hari boleh lah. Kena berhati-hati lah. Ada ini perempuan jenis kerah juga. Itu di sini. Silakan kamu bersenang-senang dengannya, namun padanya ada kebengkokan yang jika kamu luruskan dengan paksa ia patah. Patahnya oleh dengan menceraikan. Dia minta suruh arah. Boleh jadi boleh sampai situ lah. Boleh sampai situ. Kena berhati-hati lah. Jadi bila Nabi sebut ni maknanya perkara tu kena ambil perhatian. Itu maksudnya. Yang keempat, tidak dihisap seseorang dengan perlakuan dia di zaman jahiliyah. Mana hak dia berlaku zaman jahiliyah tu Allah tak kira dah ahli Islam yajubbu maqablah. Itu salah satu riwayat mereka lah. Bila seorang itu masuk Islam, apa-apa yang berlaku pada dia hak berbentuk dosa-dosa zaman jahiliyah, Allah akan hapus kira. Allah tidak delete. Mahun dibuat. Di antaranya bukan kecil ni. Bukan kesalahan kecil-kecil ni menguburkan anak perempuan. Sebab dahulunya setiap kita sedia maklumnya bukan semua orang Arab. Anak nak baca tu orang Arab berdarah kawasan pendalaman. Pada Mekah tak ada sebut ada Mekah.
Jika isteri mereka melahirkan anak perempuan, mereka akan mengumpulkan hidup. Hak bunuh anak perempuan, bunuh anak lelaki baru. Takut, bukan kerana malu, dia takut jadi tak cukup makan. Bunuh anak lelaki. Hak ni bunuh anak perempuan atas rasa malu sebab perempuan ni kira lemah macam-macam lah mari dalam pada jahiliah tu. Jadi tak benar lah. Ya? Bahawasanya Sayyidina Umar tu pun Tu memang tak betul. Sebab Sayyidina Umar ni orang Quraisy. Sebab kalau dalam dia panggil ilmu ansab, dari segi panggil keturunan, memang ulama sudah sebut orang Quraisy, sebab Quraisy ni bangsa terhormat, dia bukan duduk kawasan Badui. Tak ada pun. Umar ni Quraisy. Memang tak ada. Waktu tu, lepas tu kita kena tengok pula perawi dia tu tak silap 8 orang Syiah dalam perawi. Berjunjuk perawi. Anak pun tak ingat. Berjunjuk. Syiah. Dia nak bawa ke sana Umar. Minum air dan korok. Tu jalan tu. Dia kena beringat kita tu sana Umar ni pelik-pelik tu. Mesti ada perawi Syiah. Ulama buat kajian. Khatib pada dia kata aku tak agak. Tu gua nak sebut berjunjuk dia kata perawi Syiah. Ni dalam istilah dia panggil motif tabarra dia. Kalau kita ngaji tu dia panggil motif tabarra. Maknanya Syiah ni bila dia nak ayatnya bencinya pada Sayyidina Umar, nak tak siwi nampak saya Sayyidina Umar, dia reka cerita-cerita mereka. Dia panggil motif tabarra. Yang kelima, dibolehkan membatalkan puasa sunat walaupun meskipun waktu berbuka tak tiba lagi atas rasa hormat. Sebab itulah Abu Zar kata aku harap aku boleh pahala. Walaupun buka pun apa untuk teramu, takrimud duyuf, ikramud duyuf, untuk memuliakan tetamu. Habislah di situ ya. Rasanya hari ni kita butuh awas sikit. mula-mula tu tak pula. Mana nama ni? Dia mula ni ya kan. Pak mana? Pasal aku pula mengerejakan ada ini mengereja solat tu. Pula pasal dan hadis tu ke? Dan tengok daripada ni. Dia kata Pak Makan tu dia kerjakan solat tu. Dia gini andai solat tu mana solat fardu tu. Solat fardu. Solat fardu. Sebab tu dia maya dulu. Sunat ulama kata tu solat fardu. Sebab tu dia riwayat lepas tu dia maya sunat. Summan fatala. Maknanya hak sebelum tu maya wajib. Dua kali semaya lah. Dua kali mana fardu dengan sunat. Dua makan sekali. Mana? Ada. Dia pakai mai fardu mai sunat. Dia cuba hati malam. Maknanya bagi yang keempat daripada bawah sebenarnya. Kita ambil attack lah. Attack asal. Okay. Dia kata fa inni saim. Boleh lah apa? Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Kemudian dia bangun, dia semaya. Kemudian dia merekahkan rokok. Kemudian makna lepas tu. In fatala tu semaya sunat. Makna hak mula semaya tadi wajib. So fa akala. Lepas tu baru dia makan. Baru dia buka lah. Dia makan sekali dengan Nu'aim lah. Lepas semaya sunat lah. Lepas semaya sunat. Maknanya semaya mula-mula tu yuhadzibu dia merekahkan rokok tu masa tu semaya wajib. Semaya sunat. Kemudian Waktu bawa semaya sunat. lepas tu summan fatala. Summan fatala supaya bakolah. Akala. In fatala tu makna nafilah lah. Semaya nafilah. Biasa guna nafilah. Boleh tak? Maknanya mula-mula dia kata yuhadzibur rukuk tu faja'ala yuhadzibur rukuk. Itu semaya mula-mula. Semaya mula-mula. Summa in fatala. Makna semaya sunat, semaya nafilah. Fa'akala. Lepas selesai sunat baru dia makan. Jadi kejutlah dia punya Nu'aim tu. Kata puasa. Kata puasa. Dia kata memel kata aku puasa tapi aku agak boleh pahala. Dia maknanya ayat dia memuliakan tetamu. Itu dia ayatnya. Ni semaya sunat lah. Dia kata berbohong tu aku ingat. Aku ingat. Tadi kata puasa. Tapi aku tak percaya mu pelawak aku. Itu makan pun. Tak gitu maksudnya. Abu Zar kata, aku mula-mula jumpa muka dia, aku tak pelawak. Aku kecek betul lah. Gitu maksudnya. Patut 318 tu berapa hadis ni? Nabi tak kira 4 hadis lah. 4 hadis kita bincang minggu depan insya-Allah. Ya. Yang lebih afdalnya kita tu puasa ke ataupun macam Dia jumhur ulama kata molek buka, cumanya setengah ulama tu kalau lepas zuhur tu tak molek dah tak molek dah bukanya ada juga khilaf ulama gitu. Setengah kata tu lepas asar tak molek buka macam-macam lah. Sebab tu hak ni anak nak nampak tu fikir apa kita tadi sebab tu tengok dalam hadis tidak jelas dia sebut. Anak asalnya mai zuhur ni.
Sebab maya sawan kau tak ada dalam bahasa tu masalah Itu ni. nak ada. Ni maknanya maya suku ni. Maknanya waktu tengah tu. Bukan kata Allah kena habis dah. Sebab kalau lepas asar memang ulama kata tak boleh. Walaupun puasa sunat pun nak buka, walaupun nak memuliakan tamu. Jadi hak ni sebenarnya lebih pada zuhur ni. Sebab tu dia maya sunat lepas tu. Tamu pergi sebelum zuhur dia tak? Mungkin sebelum zuhur. Tapi ataupun dalam waktu zuhur. Sebab tu dia maya dulu. Sebab Abu Zar ni kena ingat dia terkenal dengan sahabat, maknanya dia tak sim lewat-lewat ke semaya tu kayak Abu Zar kan. Puak jago sunah. Maknanya dia semaya sore ni tidak maya jemaah. Mana segi pekoh tu maknanya boleh jadi tempat kerja tu tak ada orang. Sebab sahabat ni kalau tempat kerja dia akan semaya jemaah. Sebab tu dia klik ni kira-kiranya sudah masuk waktu zuhur, dia semaya dulu. Tetapi memuliakan tamu dia kata makan lah. Dia pergi maya. Lepas dia maya makan tu, tu kata ya Allah apa? Tak dia kata puasa. Okey mu nak ni lauk kat aku sebenarnya. Ada kata dak, kata maknanya dia nak memuliakan tamu. Jadi hak ni sebab dia kata infatala tu maknanya lepas tu dia maya sunat. Kalau asar tak mungkin lah gitu, mana ada sunat lepas asar. Maknanya ni dalam waktu zuhur. Gitulah. Dan hadis ni hadis hasan ni. Ya, hadis ni hadis hasan. Cuma ada sebut tentang Nu'aim ni. Nu'aim cuba tengok nombor 92 tu. Sedikit. Nu'aim bin Qa'na' ni mukhadram. Sebab ulama khilaf. Ada kata dia ni tabi'i, tapi dia zaman Nabi dia dah tak sempat nak jumpa. Dia panggil mukhadram, bukan mukhadrim, mukhadram. Mukhadram. Dan tersebut ada juga sebut. Bukan seorang lah kata dia ni sahabat. Sebab dia pernah ada riwayat kata dia bersama rombongan kampung dia pergi jumpa Nabi. Dia sebab jumpa Nabi. Tapi setengah ulama kata tak ada. Sebab apa? Sebab dia beranak pun tahun terakhir hijrah. Mana ketika tahun kematian Nabi. Ada sebut gitu, khilaf. Tapi ramai yang kata dia ni tabi'i. Ada juga yang kata dia ni sahabat. Dia ni. Gitulah. Tentang Nu'aim bin Qa'na'. Jadi ulama sebut bahawa dia ni maknanya dia ni antara zaman jahiliah ni antara hak kerak je lah. Sebab tu dia sanggup bunuh anak. Orang Badui pun tak setengah-setengah. Tak sanggup bunuh anak perempuan. Dia ni antaranya sanggup. Tapi orang-orang lagu ni bila dia masuk Islam dia menyesal ke, dia pergi jumpa sahabat Nabi. Dia pergi tanya. Mana ayatnya bagus dia. Bila masuk Islam menyesal dia lagu mana. Bila jumpa Abu Zar kata gitu, senang hati dah dia ni. Anak tu fikirnya Allah keras semua. Sebab tanda terkerak tu kerak jahiliah. Sebab orang jahiliah kampung tidak bunuh semua. Anak bukan semua orang bunuh anak. Dia ni antara. Sebab itulah Syiah guna untuk Sayyidina Umar nak ayatnya teruk supaya orang ni. Orang kampung tak erti kampung. Nak ayatnya rendah kerugian Sayyidina Umar. Sebab tu Syiah guna tipu menyelewengkan fakta dengan kata dia bunuh anak. Sebab bunuh anak ni orang jahiliah pun tak buat kecuali hak kerok. Kata-kata hak berat benar. Itu maksudnya. Nu'aim bin Qa'na'. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Kau ada soalan? Boleh? Ada? Kalau tak ada kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan Allah